Okey. So, malam ni perempuan, saya sebenarnya nak cover balik hari tu. Hari apa kita live hari tu? Hari Rabu petang, tak silap saya. Hari Rabu tu saya live tapi dalam keadaan yang line memang tak cantik langsung. Saya pun tak tahulah perempuan, dekat office ni dia punya line internet tu, ya Allah, saya rasa macam geram. Mungkin sebab banyak kot komputer pakai line kan. Tapi kat rumah pun banyak juga, TV pun pakai, handset pun pakai. So wallahualam, tapi macam mana sekalipun saya rasa macam malam ni insya-Allah okey, dan kita doakanlah okey kan. So alright, malam ni tajuk yang sama macam hari Rabu tu, iaitu berkenaan dengan isteri tak sanggup bermadu walaupun suami seorang yang bertanggungjawab. Okey, siapa yang dekat sini rasa-rasanya macam ada kaitan dengan dia? Okey, tak apalah, tak payah kaitan lah. Tapi saya rasakan majoriti, okay? Majoriti wanita, majoriti isteri, majoriti saya rasa saya rasa majoriti wanita ataupun isteri yang tak bersetuju untuk menjadi isteri pertama. Kan, menjadi isteri pertama. Sebab apa? Bila sebut menjadi isteri pertama, mungkin dia akan ada isteri yang kedua. Jadi dia nak jadi, dia adalah tunggal. Isteri tunggal kat situ, kat tunggal kat situ. So, ini adalah perkara yang normal, okay? Perkara yang normal. Kalau tanya kebanyakan wanita, mungkin kebanyakannya tak bersetuju untuk suami dia berpoligami. Okay, it's normal. Memang banyak macam tu. Saya pun tak boleh nak kata apa. Memang betul hakikat dia. Tak ramai orang yang sanggup berkongsi. Okay, minoriti lah golongan wanita ni yang saya boleh katakan sanggup untuk berkongsi. Okay, tapi dalam keadaan yang sanggup ataupun tak sanggup berkongsi ni, saya pernah bertanya kepada klien saya sebenarnya, apa sebab, saya tanya puan, apa sebab puan sanggup, bukan sanggup memberikan. Saya tanya dulu kepada wanita yang tak setuju untuk poligami. Saya tanya puan boleh tak kalau saya tanya kenapa tak setuju untuk poligami? Adakah puan menentang poligami? Saya tak menentang poligami. Tapi yang pastinya bukan laki saya. Tu ayat-ayat ustazah-ustazah kan. Saya kata apa? Saya tak menentang poligami. Tapi yang pastinya itu bukan suami saya. So, ada orang yang mana suami dia ni walaupun dia bertanggungjawab. Maksud saya bertanggungjawab ni di sisi undang-undang adalah seorang yang boleh menunaikan nafkah, boleh menyediakan segala keperluan. Dalam Islam, perkara yang paling penting untuk seorang suami, seorang isteri ke, bapa isteri ke, yang penting dalam Islam seorang suami ni, yang pertama dia mesti mampu untuk menunaikan nafkah. Nafkah ni jangan lihat sekadar untuk nafkah yang makan, minum, pakaian, tempat tinggal, perubatan sahaja. Malahan nafkah batin pun adalah salah satu perkara penting untuk seorang suami ni, menjadikan dia bertanggungjawab. Nafkah batin ni perempuan, mungkinlah dari sudut yang kita faham secara fizikal ni adalah nafkah yang berbentuk seksual. So nafkah dari sudut tempat seksual tu. Tapi kalau kita tafsirkan benda yang lebih meluas adalah nafkah yang dalam bentuknya layanan kasih sayang. Jadi kebanyakan wanita yang tak bersetuju poligami ni, biasanya dia ada isu untuk tak setuju tu sebab layanan terhadap dia tu mungkin tak baik. Kalau katalah ada orang yang bagi tahu kata saya tak setuju poligami sebab makan minum saya pun tak tertanggung, yang tu perkara yang normal. Maksudnya seorang isteri ni dia tak setuju suami dia poligami sebab suami dia pun tak mampu untuk tanggung dia. Rumah pun isteri bayar. Bila dah rumah isteri bayar, makan minum pun kadang-kadang isteri tanggung sendiri. Isteri bekerja, isteri kerja bagus, dapat gaji, dia yang beli makan minum sendiri. Mungkinlah suami ni dia provide dekat dia beli bayar hutang kereta dan sebagainya kan. Tapi bab-bab beli bahan rumah, beli bahan keperluan, beri barang anak-anak, isteri. Memanglah kongsi kan. Jadi kalau kongsi macam tu, bagaimana dia mampu untuk nak berpoligami?
kita tak boleh tolak tau. Poligami ni dia mestilah berasaskan kepada perkara yang zahir. Perkara yang zahir yang kita tak boleh nak elakkan adalah berkaitan dengan kewangan. Mau tak mau kita kena terima kewangan ni adalah satu perkara yang penting untuk seseorang tu layak ataupun tidak berpoligami. Kita ambil contoh kita ambil contoh. Kalau kata poligami ni start masa zaman Nabi SAW, sebenarnya zaman sebelum Nabi pun dah ada poligami dah. Contohnya siapa? Kalau saya boleh bawakan kisah Nabi Yaqub lah. Okey, Nabi Yaqub. Kenal Nabi Yaqub? Nabi Yaqub ni adalah cucu kepada Nabi Ibrahim. Betul? Kan? Nabi Ibrahim dia ada dua anak, satu Ismail, satu Nabi Ishak. Ishak ni pula ada anak nama dia Nabi Yaqub. So Yaqub ni adalah cucu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Yaqub ni Nabi yang dalam sejarah dia kahwin 4. Dia kahwin 4. Ni sebelum ada Nabi Muhammad SAW lagi. Nabi Yaqub ni adalah seorang yang kahwin 4. Dia kahwin dengan yang pertama, iaitu isteri dia nama dia Layyah. Isteri yang pertama nama dia Layyah. Isteri yang kedua nama dia Rahil. Faham? Isteri yang ketiga nama dia apa benda tu saya lupa dah. 2, 3 dengan 4. Isteri pertama dengan kedua ni adalah dua beradik, kakak dengan adik. Tapi kena ingatlah, yang tu masa zaman dulu. Masa tu syariat tu dibenarkan untuk Nabi Yaqub berkahwin dengan seorang kakak dengan seorang adik dalam masa yang sama. Kalau sekarang ni anda mai cerita kata nak minang anak perempuan dengan 2 orang. Dia tengok umur Pak Mat ni ada 2 orang anak perempuan. 2 orang anak perempuan ni berkenan dekat Pak Mat ni, contoh dia. Itu contoh lah kan. So kita mai kata saya nak pinangkan dua-dua. Nak pinang untuk diri saya. 2 orang ni suka kat saya. Tak boleh macam tu. Kena tunggu. Kalau kata kahwin dengan kakak, nak kahwin dengan adik, tunggu cerai dulu kan kakak, baru boleh kahwin dengan adik. Ataupun mati kakak dulu, baru boleh kahwin dengan adik. Contoh macam tu. Tapi masa zaman Nabi Yaqub ni dia ada 4. Iaitu dibenarkan kakak, adik, pembantu kakak dengan pembantu adik. Siapa baru tahu? Siapa baru first time tahu? Kata, oh ya ke Nabi Yaqub kahwin kakak dengan adik? Siapa first time? Cuba mengaku. Selama ni dia tak pernah tahu pun. Dia tahu kata cerita tentang Nabi kahwin, Nabi poligami, itu je. Ataupun dia mungkin tahu cerita tentang Saleh Yaqub je. Saleh Yaqub kahwin Ahmad. Kan? Tapi cerita tentang poligami ni bermula dengan Nabi Yaqub lagi, memang dah ada cerita poligami ni dah. Iaitu Nabi Yaqub berpoligami, kahwin dengan 4 orang. Even Nabi Ibrahim pun berpoligami. Nabi Ibrahim adalah kahwin dengan yang pertama dia nama dia Siti Sarah. Siti Sarah. Yang keduanya nama dia Siti Hajar. Ada riwayat lain kata ada nama apa lagi? Saya pun lupa dah. So, macam Amai jugalah. So ini adalah cerita tentang poligami. So berbalik kepada kita punya nak cerita ni tentang kewangan. Kita tengok kemampuan Nabi Yaqub masa tu pun dia bukannya orang yang miskin. Nabi Yaqub ni pun orang yang pada ketika itulah dia boleh dikira sebagai orang yang berkemampuan. Dia ada banyak gembala kambing, jadi dia banyak ada kambing, jadi dia orang yang berkemampuan masa cerita tu lah. Kalau kita tengok masa zaman Nabi pun, masa zaman Nabi SAW dah ke depan dah ni, kita tengok Nabi sendiri pun, Nabi pun dia bukannya seorang yang miskin. Nabi ni dia orang yang berdagang, bisnes. Jadi dia ada duit. Cuma yang kita tahu sebab duit dia tu banyakkan dia guna untuk membelanjakan kepada Islam lah, membelanjakan kepada agama. So kalau kita tengok sahabat-sahabat yang lain pun ada kebanyakan contoh. Kita ambil siapa lagi siapa yang poligami saya pun lupa. Tak apalah, saya pun lupa. Tapi kalau saya ingat saya macam Sayyidina Osman. Sayyidina Osman sendiri pun adalah orang yang kaya. Jadi bab berkaitan dengan poligami ni, kita tak boleh lari berkaitan dengan kewangan. Sebab kita nak beli nasi pun, kita nak beli makan minum pun, dia mesti kena ada kaitan dengan kewangan. Kalau katalah kita beli ni semata-mata atas dasar cinta, kahwin kemudian nak pergi Tesco nak beli barang. Saya kahwin ni, saya nak beli barang.
boleh tak bayar ni atas nama cinta? Memang tak ada kaitan langsung lah. Betul tak? So, cerita berkenaan dengan poligami ni perempuan, kalau katalah orang tanya tentang kenapa tak setuju untuk poligami sebab suami bertanggungjawab, suami tak bertanggungjawab, itu normal. Tapi ada keadaan yang mana suami bertanggungjawab pun isteri tak setuju juga. Okey? Tapi mungkin ada sebab yang tertentu. Kadang-kadang suami dia mungkin bertanggungjawab dari sudut kewangan, tapi kadang-kadang mungkin disebabkan kewangan tu saja tak mencukupi. Mungkin ada sebab yang tertentu. Kalau siapa yang baca saya punya artikel perempuan, saya ada satu kongsikan tentang bagaimana kisah seorang wanita. Okay, kisah seorang wanita yang kalau boleh saya nak kongsikan dengan anda adalah seorang wanita ni, dia berkongsi kepada saya, dia adalah seorang bekas isteri yang kedua. Okey. Kalau ikutkan keadaan, dia kata dia takkan setuju untuk nak kahwin sebagai isteri yang kedua. Siapa-siapa pun kalau tanya anda ni pun, kalau boleh anda pun nak tak mau jadi bini kedua lah kan. Kalau boleh nak cari orang yang tak ada bini lah. Sama ada dia bujang ataupun dia duda. Yang standard lah macam tu kan. So, tapi bila dalam keadaan yang kadang-kadang kan, orang ni dalam keadaan dia tak mau pun, tapi tiba-tiba kan terbuka hati disebabkan wanita yang bergelar isteri pertama ni pinang. Siapa biasa ada keadaan yang biasa dengar isteri pertama pinang suami dia, pinang isteri lain untuk suami dia? Faham tak? So dalam keadaan yang isteri pertama masuk meminang, yang ni adalah satu isu yang kadang-kadang seorang wanita ni dia payah untuk tolak sebab ialah macam tak ada penentangan. Orang biasa, kalau orang kata biasa kan, kalau orang kata biasa yang suami ni isteri pertama tak libat langsung ni perkara normal. Tapi yang tak normalnya kadang-kadang isteri pertama ni masuk minang. Bila masuk minang tersebut, yang ni lah kadang-kadang dia menyebabkan membuka hati kepada wanita ni untuk berkahwin. Okay. Tapi sebelum nak berkahwin tu pun, dia dah selidik dulu. Betulkah dia ni mampu dari sudut kewangan? Betulkah dia ni mampu untuk berpoligami? Apa sebab? Okay. Kalau kita tengok, dia kata memang kewangan bagus. Dia ni pun anak-anak dah besar. Dia mungkin anak yang baru. Kemudian mungkin apa? Dia sebab kurang. Okay, dia kata sebab kurang dapat perhatian daripada isteri pertama. Tapi dalam keadaan isteri pertama pun setujulah, sebab isteri pertama pun masuk meminang. Faham tak? Isteri pertama masuk minang. Jadi dalam keadaan yang rasa macam okey lah kot, damai lah, so tak ada isu, jadi dia pun terima. Bila terima perkara tersebut, berkahwin, dan lepas kahwin tersebut, sekejap sahaja berubah suami dia. Okay. Pelik sebab dalam keadaan yang isteri pertama tu minang, okay, so nampak macam ada kesungguhan. Tapi bila selepas sahaja kahwin, masa pregnant, okay, kemudian dia kata berubah. Memang 100% berubah. And then isteri pertama pun tak ambil pot. Dia macam nak mengadu lah kan, sebab hang dulu minang, kemudian tiba-tiba hang pula buat ambil tak tahu. Buat tak tahu je kat kita. And then perempuan, wanita ni, dia kata sampai terpaksa tanggung diri sendiri. And then dia minta duit. Masa lepas dia melahirkan anak ni, dia kata dia minta duit untuk membeli barang keperluan anak. Tiba-tiba perempuan, apa yang berlaku adalah suami dia lafaz cerai. So suami lafaz cerai. Faham tak? Bila suami lafaz cerai tersebut, apa yang berlaku adalah wanita ni mengalami tekanan. Wanita ni dia depress sangat-sangat sebab dia pun tak mahu keadaan begini. Okay? Kalau anda lah berada kat tempat macam tu, okay, saya percaya mungkin anda pun tak mahu jadi isteri kedua. Tapi dalam keadaan yang tak ada kesangsian, bukannya ajak kahwin lari ke apa, tak. Isteri pertama masuk minang, jalan secara elok. So, tak ada isu. Faham tak? Tak ada isu. Orangnya pun boleh katakan macam tanggungjawab. Orangnya pun mampu untuk ni. Jadi dia rasa macam pelik.
tapi dia terima jugalah, sebab mungkin itu jodoh. Kan, kita nak kata apa, mungkin itu jodoh. So bila dia dah kahwin tu, tiba-tiba lahir je anak hanya kerana minta duit untuk beli barang keperluan anak sahaja, diceraikan. Kejam, sangat-sangat kejam kalau dalam keadaan macam ni. Jadi rupa-rupanya ada motif perempuan. Ya, ada motifnya. Motif perceraian, motif perkahwinan ni adalah hanya untuk menganiayai sahaja. Faham tak? Hanya tujuan untuk menganiayai, menzalimi. Macam susah kan nak sebut menganiayai, menzalimi sahaja. Nak menzalimi sahaja. Ingat perempuan, bab nikah ni, kita tak boleh ada niat untuk kahwin ni semata-mata untuk mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Hukum berkahwin dia ada, bukannya harus semata-mata. Hukum berkahwin asalnya harus. Okey. Hukum orang yang tak mampu tapi nak kahwin, hukum dia haram. Okey. Hukum orang yang dah ada kemampuan tapi dia duk melakukan maksiat, dia wajib untuk kahwin. Hukum orang yang kahwin dengan niat untuk melakukan sesuatu perkara yang tak baik kepada seseorang, hukumnya haram perempuan. Tapi inilah yang berlaku. Saya selalu kongsikan tentang cerita mengenai wanita yang tak setuju kahwin. Dia boleh tuntut atas pencarian, dia boleh tuntut nafkah. Tapi saya jarang untuk ceritakan tentang apa kes berkaitan dengan isteri tetap tak setuju walaupun suami mungkin bertanggungjawab. Okay? So dalam isu berkenaan dengan begini, ada perkara yang penting untuk seorang suami yang nak poligami, dia perlu buktikan kepada mahkamah. Okay? Yang pertamanya, dia perlu buktikan tentang kemampuan dia untuk berpoligami ni. Apa sebab? Apa keperluan? Dia kena ceritakan dulu. Han nak kahwin ni sebab apa? Okay? Han nak kahwin ni sebab apa? Jadi ada orang yang dia kadang-kadang dia kahwin ni sebab dia kata nak elak maksiat. Dia kahwin ni sebab dia kata nak menegakkan sunnah. Ada orang kadang-kadang dia kata dia kahwin ni sebab dia nak tambah anak lagi. Ataupun dia mungkin kata saya nak isteri saya tak mampu untuk melahirkan anak. So ramai orang dia ada macam-macam isu. Tapi kalau ada orang bagi isu yang tak munasabah ni, beratlah sikit. Tapi tak apa juga, kadang-kadang bagilah alasan apa pun. Biasanya orang bagi alasan ni standard kalau hampa biasa dengar lah kan. Alasannya dia bagi tahu kata apa kata? Nak elak maksiat. Itulah selalu yang paling banyak sekali. Okey. Yang keduanya, seorang suami yang nak berpoligami, dia kena buktikan kepada mahkamah tentang kemampuan kewangan dia. Kemampuan kewangan adalah perkara yang penting untuk dibuktikan. Yang ni ada dalam undang-undang. Okey, yang ni yang saya selalu kongsikan lah tentang pendapatan, tentang apa-apalah. Ada bisnes ke, ada harta apa-apa ke, yang ni semua mesti dia kena buktikan. Okey, that's why kita kena berpijak atas bumi yang nyata. Kalau cerita tentang poligami ni, kita memang tak boleh lari daripada menceritakan tentang kemampuan kewangan. Alright. Yang ketiganya, dia kena ceritakan tentang adakah dia mampu untuk berlaku adil. Okey, sebab berlaku adil ni mungkinlah kita kata macam berlaku adil ni mungkin kita kata macam sukar untuk kita nak cerita sekarang sebab benda tu tak berlaku lagi. Tapi ia boleh ditunjukkan kalau katalah kan, kita kata saya sentiasa ada, saya sentiasa boleh provide kan, yang ni macam mana gilirannya. Okay, yang tu mungkin tak ada isu sangat, right? Tapi biasanya yang keempat ni ramai orang yang dia terlepas pandang, iaitu dia tak menceritakan tentang adakah perkahwinan yang dia cadangkan ni tujuan dia untuk mendatangkan mudarat ataupun tidak. Of course lah, dalam hal ni ramai orang dia akan kata saya kahwin ni bukan niat nak menaya, saya kahwin ni dengan lillahi ta'ala. Ku pinang kau dengan bismillah.
Kusudahi kau dengan Alhamdulillah. Faham tak? Apa ni? Mengganggu. Okay. So, cerita berkenaan dengan yang keempat ni, yang berkaitan dengan niat seseorang tu untuk berkahwin. Yang ni biasanya orang tak ceritakan dia ada niat buruk ke, dia ada niat baik ke. Biasanya dia akan kata niat baik lah. Tapi kadang-kadang benda ni ada dalam hati saja. Inilah perkara yang penting untuk seseorang yang mungkin nak berkahwin dengan seorang lelaki ni. Dia kena tahu, dia kena selidik dahulu. Okay, sebab tak semua orang kita rasa macam dia ni bukit, dia ni boleh pergi dan sebagainya. Tak, perempuan. Tapi selebihnya kalau kita dah habis siasat, kita dah rasa macam serah pada Allah sahaja, maka kita berserahlah pada Allah. Dan apa yang jadi pun selepas tu, kita tanggunglah diri kita sendiri. Cuma apa yang saya nak minta kepada anda semua, mungkin menonton ni wanita-wanita, isteri-isteri dan sebagainya, jangan kita ada persepsi negatif kepada poligami. Okay? Kita tak boleh ada persepsi negatif kepada poligami sebab ini adalah bukan kata hak eksklusif, tapi dia adalah hak yang diberikan kepada Allah SWT kepada seorang lelaki. Tapi hak juga kepada seorang wanita. Aku tak boleh ngacau. Tapi adalah hak kepada wanita juga untuk menyatakan, menyatakan tentang adakah lelaki ataupun suami dia tu layak. Yang ni adalah yang ni ramai orang yang dia terlepas pandang. Dia ingat macam poligami ni hak eksklusif kepada lelaki dan kita tak boleh nak pertikaikan. No, dia tak boleh macam tu. Dia mesti kena ada hak untuk isteri juga menyatakan sama ada lelaki dia ni layak ataupun tidak, mampu ataupun tidak untuk berpoligami. Okay, so kita mungkin tak kata menentang, tapi kita mungkin kata saya bukan menentang, tapi saya rasa suami saya tak layak. Begitulah. Mungkin sebab bukan kewangan saja, tapi sebab faktor-faktor yang saya kata yang lain. Tentang keadilan, tentang giliran bermalam, tentang bagaimana dia menjaga hati anak-anak, menjaga hati isteri. Ini perkara yang penting juga sebelum seseorang itu dibenarkan berpoligami. Itulah kesukaran. Yang mana kenapa Nabi SAW ni diberi peluang, saya tak nak kata peluang, disyariatkan kepada Nabi untuk berkahwin. Sebab mungkin Nabi ni adalah seorang yang mampu untuk tanggung segalanya, mampu untuk menjaga hati-hati isteri-isterinya. So bukan mudah perempuan, dia bukan faktor kewangan sahaja, tapi berkaitan dengan tentang kemampuan untuk menguasai wanita, kontrol wanita tersebut. Ini perkara yang sukar. Akulah ni gudi kacau. Okay, alright. Saya nak ambil soalan lah. Tak larat nak cakap panjang-panjang. Soekarno. Hampa nak tahu tak semalam kan? Semalam kan, saya tengok cerita Soekarno tau. Dekat Netflix ada satu movie nama dia Soekarno. Tahu tak Soekarno? Tahu kan? Soekarno ni adalah Presiden Indonesia yang pertama. Okay? Soekarno ni adalah Presiden Indonesia yang pertama. Apa nak tahu tak? Kepo lah. Saja nak bagi tahu fakta lah kan. Soekarno ni, Bung Karno ni, dia ada 9 orang isteri tau. 9 orang isteri. Tak percaya apa cuba Google tengok. Okay? Bung Karno ada 9 orang isteri. Semua isteri yang dia kahwin tu kebanyakan masa tu muda-muda. Hak umur 20 ke bawah pun ada. Okay. Try lah tengok. Siapa yang ada Netflix pun cuba tengok nanti. Best kot cerita tu. Soekarno nama dia. Okay. 9 orang isteri. Tapi dia bukannya 9 tu semua sekali. Dia ada 2, kemudian tu dia bercerai, kemudian dia tambah seorang lagi. Tapi isteri yang paling lawa apa nama? Ratna Sari Dewi. Itu Jepun. Isteri yang paling lawa sekali, isteri Jepun, Ratna Sari Dewi. Nama apa tak pun, tapi dia tukar nama. Naomi Naomi Campbell. Naomi Meko.
Naomi Namoko. Macam itulah. Tapi menarik lah. Cuba tengok cerita dia. Okey. Saya nak ambil soalan. Okey. Siapa-siapa yang ada soalan anda boleh letakkan. Saya nak jawab soalan malam ni. Nas jangan single is better. Hashtag lah tu. Poligami tu tak salah. Yang salah yang mengamalkan cara tak betul. Okey. Okey. Ida Sukri ada tanya. Apakah denda yang dikenakan kepada pasangan yang nikah sindiket termasuk pernikahan persetujuan? Wah, termasuk pernikahan dengan persetujuan wali atau tak? Okey. Nikah sindiket ni kalau katalah disahkan, okey, kalau kata mahkamah sahkan, sah. Okey. Dia mungkin kena denda pengesahan nikah tanpa kebenaran. Dan nikah tanpa kebenaran dan apa lagi ya? Satu lagi. Yang ni dia adalah beberapa denda, tapi saya tak rasa dia lebih daripada tiga pertuduhan. Okey. Tapi kerja bab denda ni macam mana sekalipun kena didahului dengan pengesahan dulu. Mostly kalau kata nikah sindiket ni, kita kena bezakan dengan nikah siam. Okay. Nikah siam bukan nikah sindiket. Nikah siam, nikah yang betul-betul kat tempat yang diiktiraf. Contoh dia Majlis Agama Islam Songkla. Kita kata yang tu bukan nikah sindiket. Yang tu nikah tempat yang betul. Cuma dia kita panggil sebut sebagai nikah sempadan. Okay. Kalau nikah sindiket ni dekat dalam Malaysia pun boleh jadi. Contoh. Kan ada cerita yang timbalan menteri sebelum ni nikah secara online. Duduk dekat KL. Tiba-tiba saja dapat sijil nikah siap. Tahu kan? Tu nikah sindiket lah tu. Alright? Ataupun ada keadaan yang mungkin nikah ni tak melalui pejabat agama, tapi bapa sendiri yang akad nikah. Pun boleh jadi juga nikah sindiket. Okey? So, itu antara contoh nikah sindiket. Ya Allah, buat Superman ni nak main kacau. Superman. Okey. Dah. Aduh, beginilah. So, termasuk pernikahan dengan persetujuan wali atau tak? Apakah denda? Denda biasanya RM dalam mahkamah syariah ni, denda dia adalah paling maksimum 3 tahun penjara, RM5,000 6 kali sebatan. Tapi biasanya selalunya tak kena penjara lah. Biasanya denda lah. Denda dia maksimum RM5,000. Tapi tengok pada pertuduhan lah. Kalau kata nikah tanpa kebenaran, saya rasa tak sampai RM5,000. Satu pertuduhan tu mungkin RM3,000. Tapi biasanya ikut hakim lah. Ikut hakim ya. Saya tak boleh kata macam tu. Saya ikut baca undang-undang. Sekarang ni nak cerita tentang undang-undang, saya pun tak pegang enactment. Wow, Soekarno tenaga kuda. Dahsyat panas ni, tenaga kuda Azlina ZA nak harap payung mah pa kat Kia. Oi, di dunia pun gelang mah ke rantai mah pun tak bagi. Gelang mah. Semoga tuan dan isteri bahagia selamanya. Amin. Terima kasih Puan Natrah Rosli. Amin ya Rob. Mohong je, mana ada payung mah dia. Kita wanita sanggup susah bersama suami, tapi suami belum tentu senang bersama kita. Okey. Kalau dapat payung, ramailah yang izinkan suami nikah lagi. Okey, macam ni perempuan Saya bila sebut tentang payung mah ni perempuan, sebenarnya okey, sebenarnya dengar betul siapa nak rakam. Sebenarnya tidak ada pun hadis yang sahih cerita tentang payung mah. Tak ada perempuan. Hadis dhaif. Okey, tidak ada cerita tentang hadis Nabi yang menyatakan payung mah untuk poligami. Okey, jadi kalau siapa-siapalah yang bawakan cerita kata isteri yang membenarkan poligami ni dapat payung mah, Allah,
sedih lah. Kalau orang yang cakap tu kalau orang yang cakap ni dia mungkin tak ada background agama, tak apa juga. Tapi kalau katalah ustaz-ustaz ada bawa hadis ni, sedih sangat lah. Kita ni kalau kita nak beramal, okay, kalau kita nak beramal dengan Islam, kita kena ada dalil kan. Dalil yang pertama, dalil yang paling kuat, Quran. Ada tak dalam Quran? Okey. Kalau dalam Quran tak ada, kita tengok hadis. Hadis ni tak semua hadis. Okey. Hadis yang perlu untuk kita ingat, yang perlu untuk kita hafal, yang perlu untuk kita amalkan, hadisnya mestilah hadis sahih. Hadis sahih. Kalau hadis tu tak sampai tahap hadis sahih, sekurang-kurangnya dia sampai tahap hasan. Kalau hadis tu dia tak sampai tahap hasan, dia sampai tahap maudhu. Maudhu kan? So hadis maudhu ke, hadis dhaif ke, ataupun hadis palsu ke. So yang ni tak payah, tak apa. Tapi kita boleh ambil pengajaran dia. Okay? Tapi cerita tentang payung mah ni tak ada, puan. Jadi jangan umuhung lah. Kata kahwin poligami ni payung mah. Payung. Dalam syurga tu sejuk, tak payah nak berpayung pun. Payung. Okey. Kalau orang hadis maudhu kan. Betul. So kalau katalah kan dalam kalau kata Quran tu yang number first kan, number 1. Number 2, kitab yang paling kita kena pegang adalah kitab Sahih Bukhari dengan Muslim. Sebab dalam tu lah cerita tentang hadis Nabi yang sahih. Yang tu kat dalam tu sahaja. Jadi tidak ada pun satu hadis sahih cerita tentang payung mah tu. Hadis hasan pun tak sampai. Wife tuan bagi tak tuan poligami? Aduh, soalan ni tak tahu. Tak tahu. Saya tak tahu. Dan saya pun rasa entahlah saya ni layak ataupun tak. Sebab saya pun bukanlah berkemampuan lah kewangan sekarang ni. Kewangan sekarang ni teruk, puan. Risau, saya takut berlaku zalim. Kan itu. Mempermainkan agama. Alright. Faridah Saidin Ikhlas. Kalau suami kahwin dengan cara sumpah palsu dan bagi maklumat palsu tentang isteri pertama untuk dapat kebenaran kahwin di mahkamah, sedangkan dia tak mampu bagi nafkah yang cukup untuk anak isteri pertama, apa yang patut isteri pertama buat? Macam mana dia kahwin dengan sumpah palsu? Bagi maklumat palsu. Okey. Kalau katalah kan, sekarang ni kan, saya bagi ilmu ke anda semua Let's say seorang suami ni dia buat permohonan, dia buat permohonan poligami dekat mahkamah. Tapi dia bagi alamat palsu. Contoh seorang suami ni dia bubuh alamat isteri pertama ni, dia bubuh alamat yang tak diketahui. So dia tipu. Dan juga mungkin dalam maklumat dalam permohonan tu pun dia tipu. So kalau kata berlaku penipuan sebegini, tapi kemudian mahkamah dah sahkan, mahkamah dah benarkan untuk poligami tersebut, apa yang perlu anda lakukan? Yang ni bukan kuasa mahkamah dah, tapi yang ni adalah kuasa kepada pejabat agama. Kuasa kepada PPA, Pegawai Penguatkuasa Agama. Sebab apa? Seorang yang membuat tuntutan, membuat permohonan ke mahkamah, dia akan perlu untuk angkat sumpah untuk memberikan keterangan. Sama ada keterangan tu secara keterangan bertulis ataupun kita sebut sebagai affidavit, ataupun mungkin keterangan tu secara keterangan lisan. Jadi kalau seorang tu dah bersumpah tapi dia memberikan keterangan palsu, maka dia adalah bersalahan dengan undang-undang kerana dia dikira sebagai seolah-olah menghina mahkamah dan juga memberikan keterangan palsu. So yang tu adalah tugas kepada penguatkuasa agama. Anda yang jadi macam ni, anda kena pergi ke pejabat agama dan buat laporan bahawa berlaku keterangan palsu. Tapi anda kena ada proof lah.
Maksudnya contoh, suami buat mona ni tapi bukan alamat ni, saya tak ada alamat ni pun. So yang lebihnya tu kita serah kepada penguasa agama untuk buat tindakan. Lebih kurang macam anda kena ingat macam ni je. Benda ni adalah jenayah. Kalau kata berlaku jenayah biasa pun kita pergi kepada polis kan. So kita serah kepada polis untuk ambil tindakan, untuk ambil siasatan. Faham? Dalam bab berkaitan dengan undang-undang syariah ni, kalau kata berlaku satu perkara yang bertentangan dengan undang-undang syariah, ada dalam undang-undang, anda boleh pergi buat laporan kepada pejabat agama. Yang ni kuasa pegawai penguasa agama. Dia bukan pegawai penguasa agama ni tugas dia untuk kes kaluat je. Yang ni selalu orang duk ingat pegawai penguasa agama ni yang dia pergi ketuk hotel apa semua tu je, pergi tangkap kaluat tu. Tak, perempuan. Dia lebih juga daripada tu. Kalau kita tak buat benda ni, mungkin ramai orang tak tahu. So kalau siapa yang dah tahu ni, bagus. Okey. Kalau berkata bagi maklumat palsu ke semua tu, kena buat laporan lah. Tapi kalau katalah dia bagi alamat tu semua betul, cuma dia cerita tentang dia mampu, dia kata dia mampu dan sebagainya tu kan, yang tu mungkin sukar untuk kita kata palsu, melainkan dia mungkin membuktikan perkara tersebut di mahkamah yang dia mampu. Cuma kita je yang tak tahu. Tapi kalau kata dia tipu mahkamah alamat kita ke, dia tipu tentang pekerjaan ke, yang ni semua boleh dibuat laporan. Dia dia kita panggil mengikrar affidavit yang palsu lah, affidavit yang salah. Sama juga bila isteri minta cerai bergegang arash. Betul Kak Kiah? Sungguh betul. Tidak ada satu pun hadis yang bertaraf hasan ataupun bertaraf sahih, tentang hadis seorang wanita minta cerai tu bergegang arash. Kalau minta cerai tu bergegang arash, baik hadis cerita tentang minum arak, zina semua ni, lagilah boleh bergegang arash. Lagi besar dosa tu. Tapi tak cak pun cerita tentang benda tu bergegang arash. So tidak ada perempuan. Hak untuk seorang isteri bercerai ni ada dalam Quran. Takkanlah benda ni kita nak kata bergegang arash. Allah SWT pun memberikan hak untuk seorang wanita ni untuk bercerai. Kan kata apa? Ayat Quran sebut, nikahilah dengan yang baik kalau dan lepaskan dengan cara yang baik kalau kita dah tak boleh lagi. Macam itulah ayat dia. Ayat yang betulnya. Kan adalah ayat Quran. Lepas tu ayat Quran cerita tentang at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin. Itulah ayat tu. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak ini ada 2 kali. Ambillah dia dengan cara yang baik, aw tasrihum bi ihsan, ataupun lepaskan dia dengan cara yang baik. Yang tu pun dah dalil yang jelas membenarkan seorang wanita ni boleh mohon cerai kalau ada sebab yang tertentu. Hadis Nabi pun cerita tentang ada orang minta cerai, Nabi pun tak kata hambi balik bergegang arash, tak ada. Yang ni semua orang yang kalau dia bawakan cerita ni, dia mesti akan kata yang ni tak belajar lah. Tapi bukan maksudnya sebab ramai orang duk ingat saya ni suruh menggalakkan untuk orang bercerai. Yang ni pun saya nak betulkan keadaan juga. Saya bukan orang yang nak menggalakkan orang bercerai. Yang nak bercerai tu isteri anda. Yang ramai kebanyakan lelaki dia akan kata, dia ni nak menggalakkan orang cerai. Tak. Saya pun takkan suruh. Kalau ada orang datang kepada saya, dia beritahu, tuan, suami saya buat macam ni, suami saya tak bagi nafkah, suami saya pukul, suami saya mengamuk, bla 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 bla. Saya nak buat apa? Faham tak? Dia tanya, tuan, saya nak buat apa? Suami saya buat macam-macam ni. Saya tanya, habis puan nak apa? Sebab saya bukannya boleh nak bagi keputusan. Orang ni kadang-kadang dia mungkin tak dapat nafkah, dia mungkin kena pukul, tapi kadang-kadang dia tak mau cerai pun. Jadi saya serahkan kepada dia, puan, kalau puan ada isu begini, puan ada 2 pilihan. Puan ada 2 pilihan, iaitu pilihan yang pertama, puan baiki balik hubungan puan, ataupun yang keduanya, puan boleh mohon perceraian. Saya bagi pilihan, saya tak suruh kata puan cerailah, dah nak buat apa. Yang tu lain. Saya pun tak kata macam tu. Tapi ramai orang ingat, ini macam nak menggalakkan perceraian. Tak galakkan pun. Tugas kita sebagai peguam syar'i ini adalah untuk membantu anda yang nak buat tuntutan di mahkamah. Sebab nak pergi ke mahkamah, dia mesti ada prosedur. Dia mesti kita kena tahu apa lunas dia, apa benda yang kita kena sediakan, apa hak-hak kita.
Kalau pi saja-saja, ngongek-ngongek macam tu saja, nak pergi mahkamah, tak tahu nak buat apa pun, tak guna juga. That's why, bujuklah zaman sekarang ni, ada peluang untuk kita live, video, TikTok lagi, macam-macam jenis, untuk kita belajar, untuk saya kongsikan. So, kalau ada orang still nak kata juga saya menggalakkan perceraian, terpulang lah. Hampa punya pemikiran, itu ikut hampa punya pemikiran lah. Kita tahu dah, orang yang jenis tuduh orang macam ni, level pemikiran dia kita tahu macam mana. So, whatever reason, you punya pandangan, pandangan you. Tapi, apa pun saya bagi tahu, peguam syar'i di mahkamah, kalau dia buat tuntutan perceraian bagi pihak isteri, bukan peguam syar'i itu yang nak bercerai. Isteri itu yang nak bercerai. Peguam syar'i mempermudahkan urusan orang-orang di mahkamah sahaja. Faham? Okey. Terusly, kenapa isteri kedua sering dipersalahkan? Yang sering kita dengar yang jadi mangsa adalah isteri pertama. Setiap orang tak sempurna. Betul. Kadang-kadang bukan sebab isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat. Dia bukan isu pertama, kedua tu. Kadang-kadang dia isu sebabnya nasib yang berbeza setiap orang. Okay? Kadang-kadang dia mungkin dapat laki yang tak berapa nak betul. Dapat laki yang tak bertanggungjawab. Nasib yang berbeza. Ada orang yang mungkin boleh terima poligami, ada orang yang tak boleh terima poligami. Kadang-kadang ada orang terima poligami pun tapi dengan niat untuk menganiayai orang. Betul kan? Tak apalah. Macam mana sekalipun, dimoga dipermudahkanlah. Tukar. Marina Ina. Okey. Macam isteri dah sakit hati dengan suami dalam diam ada hubungan dengan lelaki lain. Macam mana tuan? Macam isteri sakit hati dengan suami. Isteri dah sakit hati dengan suami dalam diam ada hubungan dengan lelaki lain, macam mana? So isteri tu ada hubungan dengan lelaki lain lah. Aku ingatkan suami tu ada hubungan dengan lelaki lain. Itu jadi isu lah. Macam isteri dah sakit hati dengan suami. Okey. Ya tu tak, kalau kata isteri masih lagi isteri tapi ada hubungan dengan isteri ada hubungan dengan lelaki lain, yang ni kita kata berdosa besar lah. Okay? Sebab isteri dia mesti kepada suami. Tapi kalau dah bercerai, kalau kata bekas isteri nak couple dengan siapa pun, tu pulang lah. Okay. Tuan, Kak Kia nak tanya, lari tajuk. Kalau bekas suami dan bekas isteri nikah kali kedua, bagaimana kiraan talak tu? Sebab ada yang bertanya, mohon pencerahan. Terima kasih. Soalan Kak Kia ni sebenarnya kan, saya pernah kaji dulu, tapi saya tak berani nak cakap dengan penuh yakin. Boleh tak macam tu Kak Kia? Kalau tak silap saya tapi boleh tak macam soalan ni Kak Kia, nanti Kak Kia masukkan dekat dalam grup Tanya Tuan Fahmi untuk untuk saya jawabkan balik, dan dengan lebih penuh yakin. Tapi kalau untuk sekarang ni, saya boleh kata jawapan saya ni 50%. Sebab ada pandang yang saya baca, ada yang kata dia bermula balik. Maksudnya bermula balik dengan talak satu. Ada 3 kali lah. Ada 2 kali tu peluang. Tapi ada juga yang saya dengar, yang kata kalau kata kahwin ni, dia akan kekal tengok balik macam berapa banyak talak yang itu. Jadi bila ada 2 kemungkinan macam ni, saya nak sahkan sekarang tak boleh, sebab biasanya soalan macam ni dia saya tak berani nak jawab. Saya perlukan pemerhatian lebih lah. Kitab-kitab semua tu dekat office, dekat firm. So kat firm. Jadi saya biasa rujuk kitab saya tu lah, kitab Al-Mu'tamad tu. Pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kata soalan tu nanti diletakkan secara bertulis dalam grup Tanya Tuan Fahmi tu, nanti saya akan tolong jawabkan. Okey Kak Kia, thank you soalan. Soalan ni berat sebenarnya. Walaupun nampak aja macam simple, saya tak berani nak jawab. Kalau ada orang lain boleh jawabkan, lagi baguslah. Tuan bukan menggalakkan perceraian, Tuan banyak membantu wanita-wanita yang diabaikan. Ya. Terima kasih.
Tapi kalau ada orang yang nak letakkan persepsi tu, yang tu perkara biasalah. Tak semua orang sempurna. Ya, kalau ada orang kata dia sokong sungguh orang tu, tapi ada orang kata Sami tak sokong orang tu. Kan? So biasa, itu perkara biasa. Setiap orang dia ada pandangan dia yang tersendiri. Alright? Saya cuma bantu siapa yang faham apa yang saya boleh bantu je. Nabilah Sainet. Jadi boleh tak isteri minta cerai sebab tak nak bermadu? Oh, okey. Boleh. Boleh minta cerai, tapi adakah suami tu sanggup ataupun tidak? Okey, terpulang. Sebab tak menjadi isu, tak menjadi salah. Dia ada apa? Ada hadis hadis kata kalau saja-saja minta cerai tak cium bau syurga. Ada ya. Ada, betul. Ya, ada cerita tentang tapi mesti kalau seseorang tu minta cerai, dia mesti ada sebab kan. Sama ada sebab tu mungkin sebab hati sekalipun, ataupun mungkin sebab tu bukan berkaitan dengan hati. Contohnya macam tak dapat nafkah, kena pukul, dan tu memang sebab yang besar lah. Tapi kalau sebab yang berkaitan dengan hati pun, kalau hati tak boleh terima, tak ada sepahaman, tak ada perasaan, yang tu pun boleh minta cerai. So, itu pun salah satu sebagai alasan untuk kita mohon perceraian. Kalau sebab tak nak bermadu ni berkaitan dengan hati, saya tak rasa benda tu bersalah. Cuma, isunya, adakah suami sanggup bersetuju untuk cerai ataupun tidak? Itu je. Telefon mati tak ada bateri. Tuan ada jawab ke soalan saya? Apa soalan puan? Saya tak nampak puan mungkin post soalan awal aku tadi. Cuba Puan Rashidah Ali post balik soalan puan. Okay. Alright. Aduh, lengah. Kira apa dah ni? Okay, sebelum tu saya sambil-sambil tu ada satu Puan Rashidah Ali yang ada soalan lagi ya. Okay, tak apa. Sebelum tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang telah mendapatkan buku saya ni. Alright. 16 bukti fasah ni. So thank you so much. Buku sulung. No, buku number 2. Number 1 buku saya adalah buku berkaitan dengan soal utama. Ini untuk peguam lah biasanya. Okay. So saya jual buku yang pertama tu untuk peguam, dan ini adalah buku kedua yang secara rasminya, sebab dia ada number ISBN ni. So saya boleh kata buku rasmi yang sulung lah. So thank you so much kepada mereka yang dah dapatkan buku 16 bukti fasah ni, dengan tujuan untuk bukan sekadar memberi bahan bacaan, tapi sebagai satu persediaan. Siapa yang perlukan bantuan untuk nak cerita tentang fasa, suami tak mau cerai sebagainya, dia ada kesukaran, so dia kena tahu ada preparation. Thank you so much pada anda yang telah memiliki buku ni, 16 bukti fasa ni. Sebelum ni saya jual secara secara dalam page, tapi siapa yang lebih mudah sekarang ni kan ramai orang dia suka pembelian tu dekat Shopee. So anda boleh dapatkan dekat Shopee. Okay? Dekat Shopee anda boleh tulis buku je 16 bukti fasah. Nanti ada buku ni. Okay, alright. Kalau tengok dekat page pun akan ada iklan dia. Thank you saya suka. Okay, Siti Bahiyah. Betulkah Allah tak suka dengan perceraian? Oh, soalan ni kan, saya nak jawab pun sebab saya bukan Tuhan. Puan Siti Bahiyah, janganlah tanya soalan macam ni. Mana saya nak tahu. Tapi ada orang kata apa? Allah murka orang-orang yang nak bercerai kan. Betul ke lah hadis apa? Saya pun tak tahulah hadis tu taraf apa sebenarnya. Wallahu alam. Saya rasa kalau bab begini lebih baik tanya kepada ustaz yang betul. Lebih baik tanya pada ustaz lah. Saya bukan ustaz. Alright, saya bukan ustaz.
Kalau kata tanya kat saya, boleh tak seorang isteri nak bercerai atas sebab tak ada sepahaman? Jawapan saya boleh. Okey, boleh, tak ada masalah pun. Kalau tanya tu, sebab itu memang di sisi undang-undang, alasan tak sepahaman tu pun boleh mohon perceraian. Jangan cerita tentang tak dapat nafkah, tak sepahaman pun boleh tuntut perceraian. Okey. Tapi cerita sekali lagi kena tegaskan, saya bukan menggalakkan perceraian. Alright, saya cerita tentang undang-undang. Apa alasan untuk perceraian? Itu je. Okey. Alright. Saya rasa taklah dah cukup aku no. Letih lah. 1 jam dah. Okay, thank you so much kepada anda semua yang sudi menonton, sudi tekan artikel saya, share dan sebagainya. Oh, ada soalan? Saya ingatkan tak ada Puan Rashidah Ali ni. Okay, suami kahwin lain tanpa pengetahuan isteri dan isteri baru tu abangnya mewakilkan pada wali hakim di pejabat agama. Adakah sah perkahwinan itu? Suami kahwin lain tanpa pengetahuan isteri dan... Okey. Kalau katalah Puan Rashidah ni cerita tentang wakil wali, lepas tu pejabat agama. Alright, dia ada dua pejabat agama dengan wakil wali. Saya berpegang pada pejabat agama dulu. Kalau katalah pejabat agama, alright, kalau kata pejabat agama, maksudnya besar kemungkinan suami ni dia dah dapat perintah poligami. Sebab orang yang dah ada isteri, pejabat agama mesti akan suruh pergi mahkamah dulu untuk dapatkan perintah poligami. Sama ada kita tak tahu ataupun kita tak pergi ke mahkamah untuk kes poligami tu. Jadi kalau katalah dah sampai ke pejabat agama untuk berkahwin tu, saya merasakan, pejabat agama telah menerima perintah poligami daripada suami. Okey, itu isu pertama. Isu yang kedua, mewakil wali. Mewakil wali ni tak ada isu. Alright? Kalau katalah kan seorang bapa ni, dia mungkin gugup. Dia tak boleh nak akad nikah anak dia sendiri. Okey, ataupun bapa tak ada tapi ada abang. Abang pun dia macam gugup sikit. Dia tak capable lah. Tak confident nak jadi wali. Dia boleh mewakil wali. Yang tu tak ada isu. Yang penting wali ni bagi kebenaran. Yang penting orang ni memang betul-betul sah bergelar wali. Dia ada ikut ranking wali dia. Kalau contoh ayah ada lagi, tapi abang yang wakil wali, tak boleh macam tu. Sebab ayah masih ada. Okay? Tapi kalau ayah tak ada, datuk tak ada, so abang ni lah memang betul wali. So abang nak wakil wali kepada siapa pun tak ada isu. Yang penting wakil wali ni memang orang-orang yang betul-betul di bertauliah. Bertauliah. Biasanya tu imam lah. Kan ada setengah tu imam tu dia kata, aku nikahkan kamu dengan Mauna binti Ma'un dengan berwakil walikan aku kepada ayahnya dengan mas kahwin RM RM50 tunai. Yang tu tak ada isu berwakil wali ni. Ada lagi soalan Puan Azlina ZA. Tuan, kawan saya mula tu kahwin sebab bermadu cara sindiket. Okey. Kawan saya tu mula kahwin secara sindiket. Bila juru nikah palsu disiasat dan didakwa, depa pergi nikah pula kat sempadan. Bila balik Malaysia, depa tak daftar. Okey. Bila isteri tua dapat tahu, mengamuklah dia dan bergaduh teruk sampai memukul. Lepas tu depa nak pergi daftar pernikahan tapi isteri tua tak bagi dan buat ugutan. Apa patut kawan saya buat? Lepas tu depa nak pergi daftar tapi isteri tua tak bagi dan buat ugutan. Apa patut kawan puan ni siapa? Kawan saya tu mula tu kahwin. Okey. Kawan puan ni orang yang berkahwin lah kan. So jawapannya pergi je lah. Tak kata apa, nanti kena pergi je lah. Tak boleh kata. Kalau katalah isteri pertama tu halang suami dia untuk buat permohonan poligami, permohonan pengesahan nikah poligami. So isteri yang muda ni, dia tak ada halangan, dia pergilah buat pengesahan. Bawa lah semua dokumen-dokumen tu. Nanti mahkamah akan arahkan lah untuk suami tu datang. Kalau suami tu tak boleh datang, mahkamah boleh heret dengan waran. Macam tu lah.
Lepas tu dia pun nak pergi daftar ni kan, tapi isteri tua tak bagi dan buat macam apa patut kau buat. Kawan, dia lah kan, faham aku no, jawapan saya ni. So kawan puan kalau perempuan tu dia pergi buatlah pengesahan sebelah pihak pun boleh jadi sah juga. Okay, alright. Ada lagi ke? Terima kasih atas penjelasan tuan. Alright, sama-sama. Okay, so tak ada soalan aku no. Alright. Boleh rehat awal. Okay, thank you semua. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap. InsyaAllah hari minggu depan lah kan, hari Rabu kita akan live lagi. Dan macam biasa hari Jumaat malam, Sabtu kita akan live macam ni juga. Alright, insyaAllah. Okay, itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. Terima kasih kepada anda semua yang sudi masuk dalam live ni. Dan kalau boleh teruskan untuk bersama dengan saya, sharekan segala apa saja perkongsian saya tu, especially artikel, video-video TikTok, video live macam ni. Okay, siapa yang mungkin terlepas dan sebagainya, jangan risau. Dekat YouTube pun ada. So siapa yang belum subscribe lagi channel YouTube saya, minta tolong untuk subscribe. Channel dia Fahmi Ramli je. Tulis je Fahmi Ramli channel tu. InsyaAllah nanti ada. Tekan subscribe je. Okay. Alright, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.